Terima kasih Taufik. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Di Kuching seramai 200 pelatih dan penghuni dari 11 institusi pemulihan akhlak dan pusat kebajikan serta golongan asnaf dari Kuching, Semarahan dan Seri Aman menerima sumbangan daripada Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud pada Majlis Jamuan Teh Persempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima dan sambutan perayaan Hari Jadi ke-81 Yang di-Pertua Negeri. Mereka menerima sumbangan berupa wang tunai dan hamper. Terdahulu, Tun Pehin Sri Taib turut menyempurnakan acara memotong kek hari jadi. Majlis diserikan dengan persembahan hiburan oleh artis tempatan yang menyampaikan lagu-lagu kegemaran Yang di-Pertua Negeri. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan isteri Datin Patinggi Datuk Jumaani Tun Tuanku Bujang serta barisan Menteri-Menteri Kabinet Negeri. Tun Pehin Sri Taib dan tetamu kehormat yang lain kemudiannya berkesempatan melawat pameran Dirgahayu dan Raja Kita di Plaza Merdeka Atrium. Pameran berkenaan memaparkan koleksi gambar-gambar Tun Pehin Sri Taib serta Sultan Muhammad Kelima. Bantuan daripada Balai Bom Badan Penyelamat Betong membolehkan 2 murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Abang Abdul Kadir Betong dapat kembali semula ke asrama bagi menduduki ujian penilaian sekolah rendah UPSR yang akan bermula esok. Adik Walter Rain Jawa dan Pablo Emil Musid dari Rumah Panjang Jugir di Betong pada awalnya tidak dapat kembali ke sekolah selepas sebahagian laluan sepanjang 700 meter menghubungkan rumah panjang mereka tidak dapat dilalui akibat ditenggelami air. Pihak Bomba dan Penyelamat Betong telah menyediakan superboard untuk membawa 2 murid berkenaan sebaik menerima panggilan daripada penduduk rumah panjang. Hujan yang kerap turun sejak beberapa hari lalu menyebabkan paras air sungai naik dan menenggelam kawasan rendah. Sementara itu, 29 penduduk rumah panjang Entalun yang terjejas banjir masih lagi ditempatkan di pusat pemindahan di Dewan Dr. John Nicol Rayong Ipa di Skim Skrang. Walau bagaimanapun masih ada beberapa penghuni yang tinggal di rumah panjang untuk menjaga rumah, harta benda dan ternakan. Mereka masih ditinggal sini sehingga diberitahu kerana paras air yang memutuskan hubungan kepada rumah panjang dan kita akan berbincang dengan pihak polis dan juga JKM dan pihak-pihak yang terlibat untuk membincangkan bagaimana dan berapa lama mereka masih di sini. Kita tak dapat nak memutuskan kerana keadaan cuaca masih berlarutan. Rumah Panjang Entalun merupakan salah satu penempatan penduduk yang kerap dilanda banjir kerana rumah mereka terletak di kawasan tanah rendah dan berhampiran dengan Sungai Skrang. Penduduk yang menyewa flat Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak HDC di Taman Dahlia Matang akan ditawarkan unit projek perumahan rakyat PPR milik kekal. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong, Fazruddin Abdul Rahman, HDC bersetuju untuk menawarkan sehingga 80 unit daripada lebih 400 unit PPR di Tanjung Tuang Samarahan dan Sungai Tengah di Matang Kuching. Ujarnya, unit PPR ini ditawar dari harga RM50,000 dengan bayaran balik bulanan sebanyak RM350 sebulan bagi mereka yang berkemampuan. Penduduk yang layak ditawarkan unit tersebut akan dipilih berdasarkan rekod baik bayaran balik sewa selain pendapatan isi rumah di bawah RM3,000 sebulan. Fazruddin ditemui media selepas mengadakan dialog bersama 60 penduduk Taman Dahlia di pejabat HDC di Jalan Sultan Tengah, Kuching. Dialog tersebut bagi menyelesaikan isu berbangkit bersama HDC termasuk dakwaan arahan berhenti menyewa, aduan kerosakan dan permohonan penubuhan kawasan rukun tetangga. HDC diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Asman Ahmad. Mahkamah Kuching hari ini telah mengeluarkan perintah reman 7 hari ke atas seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal yang didakwa melakukan serangan seksual terhadap seorang remaja lelaki. Perintah reman yang bermula hari ini dikeluarkan oleh Magistrate Satya Kombi. Tempoh tersebut bagi memastikan siasatan terperinci dijalankan. Anggota polis tersebut dikatakan telah melakukan serangan seksual terhadap remaja berumur 14 tahun itu di Batu Kawah Isnin lepas. Siasatan awal mendapati anggota polis yang bertugas di Balai Polis Batu Kawah didakwa melakukan kesalahan semasa hendak menghantar mangsa ke kedai kakaknya. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 19 Akta Serangan Seksual Fizikal ke atas Kanak-kanak 2017.
Lebih 600 pakar perubatan kesihatan awam dari negara-negara Asia Pasifik akan menghadiri Persidangan Kesihatan Awam Asia Pasifik 2017 di Kuching bermula hari ini hingga Rabu depan. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Dr. Syahari Ngadiman, persidangan edisi kelima itu merupakan satu platform bagi membincangkan isu-isu kesihatan awam di rantau Asia Pasifik. Ia memberi fokus terhadap merealisasikan salah satu matlamat pembangunan mampan berteraskan kesihatan awam di bawah agenda pertubuhan bangsa-bangsa bersatu menjelang tahun 2030. Seramai 60 penceramah dari dalam dan luar negara telah dijemput untuk membincangkan kaedah-kaedah terbaik bagi menghadapi isu-isu berkaitan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit serta kesihatan remaja, ibu dan kanak-kanak. Turut dibincangkan peranan media sosial dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kesihatan awam. Dr. Syahari berkata demikian ketika ditemui RTM pada persidangan tersebut di Kuching. Lebih 3,000 warga Bandar Raya Kuching menyaksikan konsert Dirgahayu yang diadakan di dataran perayaan Jalan Stadium Putrajaya di Kuching malam tadi. Konsert tersebut diadakan sempena sambutan Hari Jadi yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ke-81. Konsert yang berlangsung selama 2 jam itu menampilkan barisan artis dari semenanjung Malaysia dan tempatan. Mereka menyampaikan pelbagai lagu dan genre muzik tempatan dari zaman 80-an hingga terkini. Sekarang ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali bersama Taufik di Angkasa Puri. Silakan.